أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita marilah sama-sama memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana Allah Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita peluang dan juga kesempatan untuk kita berada dalam keadaan kebaikan seperti mana sekarang ini. Nabi SAW pernah menyatakan bila mana Allah menginginkan seseorang itu berada dalam keadaan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memberikan kefahaman agama kepadanya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah Ta'ala akan lorongkan dia, dudukkan dia dalam keadaan yang baik, dalam keadaan memahami agama. Di antara keadaan kita memahami agama, iaitulah dalam majlis-majlis ilmu seumpama yang kita berada sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan nikmat ini, peluang ini, kesempatan ini kepada kita semua, sehinggalah kita dijemput untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada saat yang telah dijanjikan untuk diri masing-masing. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi, di akhir surah Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maksudnya, kata Allah, maka sesiapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala di hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat amal salih. Falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan dia janganlah syirik kepada Allah dalam ibadahnya dengan sesuatu apa sekalipun. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita berada dalam hari yang cukup istimewa, suasana hari yang cukup istimewa, iaitulah hari kelahiran Nabi SAW yang kita sebut sebagai Maulidur Rasul SAW. Daripada pagi tadi, semalam lagi dah, orang duduk atur ucapan-ucapan sama-sama kita lah, ke WhatsApp ke apa nama ni, Facebooknya, Instagram lah, budak-budak muda, semua media sosial pakai duduk atur, saling atur-atur. Hak tak ada media, hak tak ada internet ni, telefon biasa ni, atur kok mesej salam Maulidur Rasul, ucapan atau kenapa ni, atau ucapan salam Maulidur Rasul 1442 kepada sahabat-sahabat, kepada si pulang bin si pulang, begitulah. Sebab apa kita atur ucapan-ucapan tadi?
satu sahaja. Serumah atas-atas tadi tu walaupun berbeza medium saluran yang kita sebar tadi, tetapi gharad ataupun tujuan masing-masing sama. Tujuan masing-masing sama, iaitulah sebab kita nak khabar ni hari istimewa, hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini suatu yang suasana yang cukup bagus kerana kita saling memperingati untuk menyambut dan meraihkan hari kebesaran Islam, khususnya hari kelahiran junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini masuk 13 Rabiul Awal dah. Hari ni orang bang garik tadi untuk bila kita bang, masuklah 13 Rabiul Awal. Apa nama ni menjadi sambutannya 12 Rabiul Awal. Maghrib semalam sampai ke sebelum maghrib tadi. Itu 12 Rabiul Awal tu. Pun begitu tuan-tuan, untuk kita menyatakan kecintaan kita kepada Rasulullah, untuk kita nak meraihkan hari kelahiran dia, walaupun tak bertepatan dengan hari yang sebenar, mengikut satu pendapat 12 Rabiul Awal tu satu pendapat. Di sana ada lagi pendapat-pendapat yang lain yang disebut oleh para ulama. Ada kata 8 Rabiul Awal pun ada hari-hari yang lain. Walaupun tidak bertepatan, tidak menjadi halangan untuk kita meraihkan juga, kerana mengingati Rasulullah ini tidak ada hari sebenarnya. Setiap saat, setiap detik, setiap ketika kita kena ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya baca ayat Quran akhir surah Kahfi mula-mula tadi. Sebab apa? Kalau tengok daripada ayat tu, zahir ayat tu tak ada kaitan pun dengan maulud. Baik baca ayat kaitan sikit, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, tu ada kaitan. Ataupun ayat Allah Taala sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu pun ada kaitan juga. Tapi saya baca tadi ayat akhir surah Kahfi yang nampak zahirnya tak ada kaitan dengan maulud. Tapi kita pergi baca kok hari. Memang pada zahir tak ada kaitan. Cuma tuan-tuan, Al-Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ibnu Katsir, dalam menafsirkan ayat yang terakhir surah Kahfi, beliau menyatakan macam mana Imam Ibnu Katsir salah seorang tokoh ulama tafsir yang masyhur, mengarang satu kitab tafsir, nama dia Tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir Al-Quran Al-Azim adalah karya Imam Ibnu Katsir, tapi lebih orang kenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Nama asal dia Tafsir Al-Quran Al-Azim. Ketika mana Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat terakhir surah Kahfi, dia kata mana ayat tadi sebut siapa-siapa yang berharap nak jumpa dengan Allah Ta'ala, maka dia kena buat amal soleh dan jangan syirik pada Allah. Amal soleh itu kata Al-Imam Ibnu Katsir, dia ada dua syarat. Yang pertama, nak beri jadi amal kita tu amal soleh, dia kena memenuhi syarat pertama, iaitulah kata Imam Ibnu Katsir, khalisan lillah. Dia mesti dibuat ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Amal yang kita nak buat tu, tak kisah ibadat ke, hak tidak ibadat ke, nak jadi amal tu amal soleh, tak semestinya ibadat semata-mata. Ibadat ni sembahyang hak rukun 5. Rukun 5 tu ibadat lah. Ataupun baca Quran, hak tu ibadat. Kalau yang kita tak nampak macam ke ibadat, macam ke makan nasi. Makan nasi ke, buat kerja rumah ke, sapu tai cicak di tempat-tempat dalam masjid ke, itu mungkin tak nampak sangat ibadat dia tu. Tetapi tuan-tuan, kalau diniatkan kena dengan caranya, jadi ibadat. Boleh jadi ibadat. Sebab beza di antara ibadat dengan adat hanyalah niat. Niat saja. Tuan-tuan duduk dalam masjid ya, duduk selelendik gini ni. Orang kata baru sebut selelendik. Sela duduk sela gitu ni, sela. Dengan duduk sela rumah, apa beza?
Duduk sel di rumah dengan duduk sel di atas masjid, apa dia beza? Bezanya dapat pahala dalam masjid. Mai dua ni dapat pahala atas masjid. Hak rumah tak boleh pahala. Dia beza dia niat. Atas masjid kita boleh niat iktikaf. Rumah tak boleh niat iktikaf. Bila niat iktikaf, pahala selalu dah. Itu je beza. Dengan niat saja. Jadi lain selalu. Baca Quran di masjid dengan baca Quran di rumah, apa dia beza? Niat juga. Bila kita niat saja iktikaf, bila baca Quran pula boleh tambah lagi pahala berganda-ganda. Ada pun baca Quran di rumah boleh hak macam Nabi sebut tu lah. 1 huruf 10, 1 huruf 10. Tapi di masjid 1 huruf 10 dan tambah lagi bonus lain sebab kita ada niat iktikaf. Lagi banyak dapat. Hanya dibezakan ibadat dengan niat. Hanya dibezakan ibadat dengan adat dengan niat sahaja. Tapi kalau duduk di masjid tak niat iktikaf, adakah boleh pahala tu? Jadi mengikut satu pendapat ulama tak boleh lah. Sebab tak niat iktikaf, duduk saja. Tak niat. Jadi tuan-tuan hak mana tak niat lagi, niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Saja aku niat i'tikaf di dalam masjid kerana Allah. Boleh pahala saudara. Baik. Maka untuk jadikan amal kita amal soleh, yang pertama Imam Ibn Katsir kata mesti kena niat ikhlas. Apa jua yang kita buat tu ikhlas, kita buat kerana Allah. Selagi mana belum ikhlas tak jadi amal soleh. Ada niat untuk tunjuk pada orang, niat nak berbangga-bangga, niat nak takabur, niat nak dapatkan perhatian daripada orang-orang tertentu. Niat nak kepada dunia semata-mata, nak kepada pitih semata-mata buat sesuatu benda tu, maka itu belum lagi jadi ikhlas kerana Allah. Tak jadi lagi. Jadi ikhlas yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibn Katsir, amal soleh kita nak jadi soleh dia tu, kalau tidak jadi amal saja tak jadi soleh. Jadi nak awal ni jadi amal soleh. Nak jadi amal soleh, yang pertama tadi kena ikhlas. Yang kedua syarat dia sawaban li syariati Rasulillah. Sawaban li syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Amal yang kita buat ini syarat kedua. Nak jadi amal tu amal soleh, dia mesti bertepatan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud apa tuan-tuan? Hak kita buat amal apa sajalah mestilah kena ada panduan daripada Rasulullah. Rasulullah buat agama jadi kita buat lagu tu lah. Dan tu kalau amal kita buat tu tak memenuhi salah satu je daripada dua ni, tak jadi juga amal soleh. Tidak, kata ulama. Dia mesti kena dua-dua ada, baru jadi amal soleh. Kalau kurang kita ada ikhlas aja. Tepat tu tak tepat. Contoh hak saya sama kabarnya, bila orang semayang subuh 2 rakaat, dia pergi semayang subuh 3 ataupun 4 rakaat. Orang tanya dia, apa awak mayang lebih pada orang mayang biasa? Kita mayang 2 rakaat, awak pergi semayang 3, 4, buat apa? Dia kata sebab saya dengan Allah Ta'ala ni saya tak kira. Orang lain buat 2, saya nak buat 3, saya buat 4. Sebab saya dengan Allah Ta'ala ni saya tak kira, saya rapat tunggu. Ada yang nak katanya dia ni kalau bab-bab hak Allah Ta'ala ni memang dia tak kira. Biarlah lelah sikit pun buat 4 rakaat. Dah lah kira lagu mana orang macam ni tuan-tuan. Tak jadi ulama kata. Sebab dia walaupun dia kata dia ikhlas lah tu kerana Allah buat benda tu, tapi Rasulullah buat tak begitu. Rasulullah semayang subuh setakat hak dalam rekod lah disebut oleh ulama 2 rakaat je. Tak ada lagi Rasulullah semayang 3 atau 4. Ada 2 rakaat sahaja subuh. Dan Rasulullah tu orang yang paling ikhlas tu sekali. Kalau tanya siapa gak paling ikhlas kali pada Allah? Rasulullah. Ada orang lain lah. Jadi kalau Rasulullah dah buat, kita tak boleh buat lebih pada Rasulullah. Dalam bab hak telah pun memang ada dalam bab yang tidak ada perselisihan ulama mengenainya. Yang tidak ada khilaf. Kalau dalam bab perkara khilafiyah, itu lain cerita lah. Ni hak tidak ada khilaf ni. Mayang hak 2 rakaat, 2 rakaat. Itu semua ulama sepakat. Baik. Jadi kalau gugur satu tak jadi amal soleh.
Jadi saya baca ayat tu tuan-tuan pada permulaan tadi sebab ada Rasulullah tadi ya. Amal soleh kita tuan-tuan sebenarnya tidak sepi dan tidak sunyi daripada kena ikut Rasulullah. Maka Rasulullah ni sebenarnya orang satu sosok tubuh yang memang sangat rapat dengan kita sebenarnya. Tiap-tiap hari kita kena perhati molek amal yang kita nak buat ni bertepatan tak dengan hak Rasulullah. Jadi kalau begitu cerita dia, tak timbul kita akan selawat pada hari Maulud ni saja. Tak timbul. Sebenarnya tak timbul. Masa Maulud baru kita nak baca kitab-kitab sirah berkaitan Rasulullah nak dengar ceramah-ceramah pasal Rasulullah di YouTube. Tak timbul. Sebab kalau kita faham bahawasanya Rasulullah ni memang kita perlukan hari-hari, bukan hanya hari Maulud saja. Bukan masa 12 Rabiul Awal setiap tahun saja, tapi tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun kita perlukan Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, saya nak khabar bahawasanya Rasulullah ni sangat dekat dengan kita sebenarnya. Macam mana tadi kata dekat? Sebab amalan yang kita nak buat setiap hari tak dapat tidak mesti kita kena tengok macam mana panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam suratul Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah taala nyatakan sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh ikutan yang terbaik bagi orang-orang yang mengharapkan balasan daripada Allah dan juga mengharapkan pertemuan di hari akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maka dalam ayat ini dinyatakan bahawasanya Rasulullah itu adalah contoh tauladan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar sungguhlah Allah Taala sebut begitu. Sebab memang kita tak dapat nak pisah dengan Rasulullah setiap saat. Kita nak buat apa-apa mesti kita kena fikir, Rasulullah minum air ke mana? Nak minum air kawi luar tu. Tuan-tuan nak minum tak? Kena nak mari tu, ala kepala. Rasulullah tanya nak minum air ke mana? Tu jadi amal soleh. Kalau nak ikut kita, ikut capa je. Tangan bolok tangan kanan, tangan kiri pun jadi minum. Kok tangan kiri tak setara. Tak fikir ke sepatah ataupun sejenak Rasulullah minum tak tangan kiri. Tak fikir kita. Jadi setiap saat tak boleh pisah dengan Rasulullah. Tangan kita duduk di rumah melayani kerana anak isteri. Kita kena fikir, Rasulullah macam mana dengan anak bini di rumah mana Rasulullah? Rasulullah duduk layan budak-budak mana? Jadi tak timbul. Jadi ada ayah yang garang ke, yang pongoh ke, yang musang ke dengan anak bini, tapa main-main pukul apa semua. Tak timbul tu sebab nak buat aje mari selalulah. Rasulullah buat ke gini? Gitu. Itu sebenarnya saya nak bawa kita semua untuk memahami konsep apa sebenarnya Maulidur Rasul. Iaitulah bukan sekadar kita menyatakan ingat dan cinta pada Rasulullah pada hari ini, tetapi sebenarnya setiap saat kita tidak boleh terpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini lebihkan lagi. Sebelum ni selawat dah. Bukan masa Maulud je selawat. Selawat dah belum ni pun. Tapi masa hari Maulud lebihkan lagi selawat. Tadi sebelum maghrib kita dah baca rawi, baca zanji, Tok Bilal kita baca. Kata ada selawat Kaki pahisa ni selawat pula. Ni pagi ni kita bincang-bincang ilmu sekejap. Kaki macam isa, pahisa kita selawat pula. Jadi selawat sama. Selawat sama. Menunjukkan kita makin banyakkan selawat kepada Rasulullah bila tiba hari kelahiran dia. Tuan-tuan sekalian,
kita menyambut Maulid Rasul setiap tahun. Daripada kita kecil lagi. Saya percaya semua begitulah. Daripada kecil lagi kita diajar oleh orang tua kita. Taim Maulud macam mana gayanya, taim malam sepu macam mana gayanya, taim Ramadan macam mana. Orang tua dulu ajar. Menghidupkan hari-hari kebesaran Islam. Cuma bila dah kita dengar ceramah, dengar tazkirah berkenaan dengan Rasulullah ni, sepatutnya ada rasa mari kita nak mencontohi Rasulullah, nak ikut Rasulullah. Sepatutnya begitulah. Tetapi apa yang kita lihat dalam diri kita sendirilah dan juga masyarakat sekitar kita, dia dah lama rupanya benda tu. Panas tu sekejap aje. Hari ni maring je panas. Esok lusa minggu depan rasanya sejuk dah. Hak sebelum-sebelum ni lah. Kalau hak terik ni agak-agak dok begitu lah. Maksud apa panas sejuk tu tuan? Panas tu maksudnya semangat. Semangat nak baca pasal Rasulullah ni. Nak tengok pasal biodata Rasulullah ni. Edor ke sains-sains ni. Apa? Ada setengah tu dah baca lagi edor dah. Orang kita ni patutnya sampai mesej dia pasal Rasulullah ke pasal apa-apa, dia kena baca dulu patutnya. Baca baru edor kau orang passing forward. Ni ada setengah tu nak kata semangat doa lalu, sampai diri dia dah baca lagi forward dah kau orang. Forward. Dah dia baca dah lagi. Orang pun cakap, oh bagus mesej hak mengkabur mari. Kenapa? Dia pula tak tahu sekarang hak dia forward kau orang. Jadi rugi dia. Pahala bahagian ngedor tu dapat dah. Bahagian pasing-pasing mesej dia. Tapi bahagian hak memahami benda hak dia edor tadi, tak dapat hak tu, bahagian tu. Bahagian pahala tu dapat dah hak bahagian edor. Jadi tuan-tuan, semangat doa lalu kita ni masa hari ni. Tapi bila minggu depan, bulan depan, semangat itu makin sejuk. Jadi di manakah sebenarnya kita dalam kita nak mengikuti Rasulullah SAW? Apa silap kita ni? Kat mana cending ni? Rupa-rupanya cending dia ni di bahagian kesedaran. Macam sebab apa jadi kita bila dengar bab-bab Rasulullah, bab ikutan yang terbaik yang ditunjukkan oleh Rasulullah, kita tak dapat nak maintain, nak kekalkan kita punya semangat nak ikut Rasulullah. Sebab apa? Antara yang kita dapat lihat hasil daripada kajian para ulama, iaitulah kesedaran. Rupanya dia ada dua tuan-tuan, antara pengetahuan dan kesedaran. Pengetahuan dan kesedaran ni dua benda yang berbeza. Pengetahuan kita dapat daripada hasil kita dengar ceramah. Oh, dengar ceramah, dapat ilmu. Ilmu tu pengetahuan disebut. Duduk di mana? Duduk di akal. Dia akan proses di sini, akal kita. Begini Rasulullah buat gini, kita tahu. Tahu tu dia panggil di akal. Tetapi adakah tahu tu dia akan bertindak selalu nak buat? Tahu dah Rasulullah sebelum daripada tidur, Rasulullah ni dia akan baca surah Sajadah. Dia akan baca surah Al-Mulk. Dia akan baca Mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas, dan ditiup pada kedua-belah tapak tangan, dia sapu pada seluruh badan. Sebelum Nabi tidur ni, tiap-tiap hari begitulah. Sehingga Nabi sakit pun, Nabi minta Siti Aisyah tolong baca kepada Nabi. Nabi tak gerak. Nak kabarnya Nabi maintain dia punya cara nak tidur begitu sampai ke akhir hayat. Kita tahu, kita baca, kita dengar Rasulullah begitu. Tetapi adakah kita boleh buat benda tu? Berapa ramai orang baca surah Al-Mulk sebelum tidur? Berapa ramai orang yang dang baca Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi sebelum tidur? Kadang-kadang tak dang, nera depan TV, nera sambil-sambil duduk sembang dengan anak bini, nera sambil-sambil duduk main telefon atas katil, tengok Facebook, tengok berita apa semua tak. Orang tu nak lopak, orang ni nak lopak, orang tu pergi standar apa semua, tidur. Tidur tak sekarang. Jadi kita tak ada nak baca, tak ada nak beramal sebagaimana hak Nabi buat. Sebab apa tuan-tuan? Jadi benda tu sebenarnya dia bukan terletak daripada akal yang kita terima, ilmu pengetahuan tadi semata-mata, tetapi dia kena dihubungkan pula dengan hati.
Kerana di hati ini dia ada satu benda dipanggil kesedaran. Kesedaran itu timbul di hati, bukan timbul di akal. Akal itu timbul ilmu pengetahuan. Kesedaran duduk di hati. Daripada kesedaran itulah baru kita boleh bertindak. Kalau kita tak sedar, tak boleh bertindak. Orang Palestin, tuan-tuan, orang Palestin itu sebab apa yang berani sangat pelekong batu ke tentera Israel? Tak takut mati ke mana? Tak sayang ke nyawa? Duk pelekong. Demo dengan batu, dia ada mesin gun, dia ada pistol, dia ada senapang. Apa ya berani sangat doa lalu? Sebab orang Palestin yang duduk balik batu tu, budak-budak ke orang tua ke, orang puan ke orang lelaki, ada kesedaran. Dia sedar tanah Palestin ni tanah milik dia. Apa benda cerita nak mari rapah gitu lalu. Jadi semua ada kesedaran. Nyawa tu nombor 2 dah. Yang penting kita pakat beri apa yang kita mampu beri. Ada batu pelekong batu. Ada pandai cakap sarah depan semua orang-orang untuk memberikan semangat pula. Sebab apa jadi boleh buat Melaka tu kerja-kerja? Ada kesedaran. Jadi kita pun begitu, tuan-tuan. Kalau selagi mana kesedaran tidak ditimbulkan daripada hati kita, kita tak akan mampu nak mencontohi Rasulullah dengan sewajarnya. Itu sebenarnya. Jadi kita ambil semangat, kita duduk di bulan Rabiul Awal ini, hari kelahiran Rasulullah ini, cuba kita pakat paksa kesedaran kita. Ilmu dapat dah belaka. Saya yakin daripada malang lagi orang duk atur macam-macam mesej dalam telefon masing-masing kita ni, dan kita pun dengar video-video orang atur ataupun YouTube pun kita tengok, dalam TV, dalam radio kita dengar cerita bab Nabi saja. Lepas tu pula orang Portugis, orang di mana tu? Perancis, di Perancis pula duk hina Rasulullah, duk lukis gambar Rasulullah. Kita dapat belaka maklumat menyebabkan kita tahu kat mana betul, kat mana salah. Cuma nak bertindak tu tak lagi. Nak bertindak, nak bela Rasulullah ke, kita nak beramal ikut Rasulullah ke, hak tu tak lagi tu sebab apa? Kesedaran. Jadi saya malam ni kerja saya nak ajak diri saya dan kita semua paksakan hati kita untuk sedar tentang apa yang kita baca dan kita dengar, supaya Rasulullah itu akan masuk dalam hati kita. Gaya hidup dia, cara hidup dia, perangai dia masuk dalam hati kita, dan kita akan boleh bertindak, buat ikut macam Rasulullah. Baru jadi kita boleh respon kepada ayat Allah Ta'ala surah Ahzab ayat 21 tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu adalah contoh ikutan. Baru boleh kita respon. Contoh ikutan, ya, saya dah ikut Rasulullah. Kesedaran, bila kesedaran mari ya. Jadi hari ini kesedaran kita tu bermasalah. Siapa-siapa sekali, saya sendiri pun begitulah cakap ni pun. Yang jadi kita tak mampu nak buat bukan kerana kita tak buat, bukan kerana kita ni lemah apa semua, tapi kita tidak ada kesedaran, ataupun kesedaran kita di tahap yang rendah. Jadi kena cari punca macam mana nak jadi tinggi kesedaran. Bila kita ada kesedaran yang tinggi dalam hati kita, barulah kita akan dapat beramal dengan apa yang Rasulullah buat. Tuan-tuan, khulasahnya ambil 3 perkara dululah sebagai nak membangkitkan kesedaran. Nak jadi kesedaran tu mari setiap masa dalam hati kita, ambil 3 perkara. Yang pertama, tolong pergi cari di kedai-kedai buku ataupun mana-manalah hak jual buku kitab ni, buku ataupun kitab berkaitan dengan sirah Rasulullah. Kena ada di rumah kita, tuan-tuan. Kena ada sutih. Sama ada hak cerita pasal gaya hidup Nabi, dia panggil syama'il. Gaya hidup dan sifat-sifat Nabi. Nabi berjalan macam mana, Nabi makan macam mana, Nabi bersembang macam mana dengan orang, Nabi buat aktiviti harian dia macam mana tu, dicerita dalam kitab Syama'il yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmizi. Syama'il Muhammadiyah. Ada terjemahan bahasa Melayu. Tuan-tuan kita tengok kedai, cari. Kabar ke tuan kedai apa? Saya cadang pergi kedai ni mudah. Kedai kat Hiligang tu. Situ banyak buku. Buku-buku keagamaan saja. Kalau pergi kat lain tu mungkin dia capur. Jadi mungkin hak
tukang salesman ataupun salesgirl tu dia tak tahu ke nama-nama syama'il tu guna. Tapi kalau hak kat Hilerang tu, depan masjid Hilerang ada kedai buku tu. Situ orang hak jual tu dia tahu. Sebut je nama kitab, dia boleh pergi carilah. Jendela ilmu ke? Jendela ilmu pun ada juga kitab-kitab tu. Syama'il kena beli. Lepas tu pula cari kitab berkaitan dengan sirah. Sirah Rasulullah SAW sejak daripada dia baginda lahir sampailah baginda wafat. Ada sirah macam-macam edisi lah. Ada apa nama ni dikarang oleh ulama Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, ada dikarang oleh Mustafa Sibai, macam-macam. Carilah mana-mana sumber rujukan kitab sirah Nabi yang diterjemah dalam bahasa Melayu. Jadi beli dan simpan di rumah dan baca. Jangan simpan saja, baca. Baca dan ajak juga anak bini kita baca. Sebab apa ni? Sebab nak menimbulkan kesedaran. Sebenarnya dalam hadis Nabi ada sebut, Nabi kata adibu ataupun alimu auladakum ala salasi khisal. Kamu kena ajar anak-anak kamu 3 perkara. Orang yang ada anak kena ajar 3 perkara pada anak. Hubbi nabiyikum. Ajar yang pertama, cinta kepada Nabi kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh, Nabi pesan siapa-siapa yang ada anak akak ke, anak kandung ke, hendaklah dia ajar cinta. Macam mana nak cinta ke Nabi? Kena ajar Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi apa dia, nasab keturunan dia, silsilah Nabi ni bank apa, kena ajar. Nabi ni keturunan mana, orang mana, Arab ke Melayu ke, kena ajar belaka. Supaya anak kita kenal, bini kita kenal, cucu kita kenal siapa Nabi Itu yang pertama Nabi suruh ajar, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitih. Dan yang kedua kena ajar pada anak kita tentang ahli keluarga Nabi. Isteri Nabi ada berapa orang? Anak Nabi ada berapa orang? Siapa dia nama isteri-isteri Nabi? Siapa dia nama anak-anak Nabi? Anak sulung Nabi nama apa? Anak hak hidup, hak tak mati, hak mati lewat siapa? Hak mati awal siapa? Kena ajar lagi. Ini benda-benda basic Jadi maklumat tu ada belaka dah dalam Google ada. Tapi nak lebih kemah, ambil maklumat dalam kitab dalam buku-buku sirah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ini yang pertama. Lepas tu yang ketiga Nabi kata wa ta'limul Quran. Yang ketiga kena ajar Quran. Ajar, suruh anak kita cinta kepada Nabi, cinta pada ahli keluarga Nabi, dan juga ajar Quran. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, nak bangkitkan kesedaran kita, maka kita kena cari pengajian sirah Nabi. Buku ada saja baca tak padang. Kita kena pergi dengar daripada mulut orang ngajar sendiri. Apa benda cerita dalam kitab sirah. Bawa kitab sirah kita, bawa dan pergi cari pengajian hak ngajar kitab hak kita beli. Sirah apa-apa, apa nama ni, belajar. Sekarang ni untuk permulaan boleh je cari di YouTube pun ada. Orang yang mengajar, ustaz-ustaz yang mengajar bahagian kitab sirah tertentu. Jadi tuan-tuan cari dulu tadi di YouTube tu kitab apa dia guna, beli kitab tersebut dan tengok, belajar dengan dia. Boleh je gitu. Sebab dia dalam YouTube tu dia ada hak moleknya ada hak bersambung, jangan hak terputus. Cari hak dia siri 1, siri 2 ada kan gitu. Jadi perlu kita kena menadah dengan ulama ataupun ustaz-ustazah kita, tutor guru kita berkaitan dengan pengajian sirah. Supaya kesedaran kita itu akan dibangkitkan lebih dengan adanya keberkatan kita menadah ilmu. Bukan setakat baca serang tapi menadah ilmu. Sebab dalam Islam kita mesti ambil ilmu daripada orang yang sepatutnya, bukan daripada kitab semata-mata. Pengambilan ilmu yang diiktiraf dalam Quran, dalam agama kita Islam, mestilah dengan berguru, bukan hanya berkitab atau hak diiktiraf. Man ya'khudhal ilma an syaikhin musyafahatan yakun 'anil zayghi wat tashifi fi harami. Wa man yakun akhidhan lil ilmi min kutubin fa ilmuhu 'inda ahli al ilmi kal 'adami.
Ini kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kata dia apa dia? Siapa-siapa yang ambil ilmu, mayakhudhul ilma an syaikhin, daripada syekh, daripada tok guru dia, musyafahatan, secara bertalaki, secara berdepan dengan guru. Tengok guru tu sebut apa, dia pun tulis. Maka yakun aniz zaighi wat tashifi fi harami. Maka potensi untuk dia jadi salah dalam memahami sesuatu benda yang dia belajar tu kurang sikit. Potensi nak salah tu kurang. Sebab ada orang terang dah, benda apa hak tak jelas, orang terang dah depan. Itu tulis je. Itu lebihnya bila belajar berguru. Tetapi kata Imam Abdullah Al-Haddad, wa man yakun akhidhan lil ilmi min kutubin, siapa-siapa yang ambil ilmu berkadar dan hanya memadai dengan kitab saja, baca kitab semata-mata, maka dia kata wa man yakun akhidhan lil ilmi min kutubin fa ilmuhu inda ahli ilmi kal adami. Maka orang yang ambil ilmu hanya semata-mata baca kitab, walaupun dia tahu dah ni, alim dia ni, dia tahu belaka bab-bab asal Nabi apa semua, tapi sayangnya tuan-tuan, kealiman dia tadi, tahu dia tadi tidak diiktiraf di sisi ahli ilmu. Di sisi ahli ilmu memandang orang macam ni tak ada benda-benda ni, kata. Sebabnya dia tidak ada guru. Bila tanya, awak ngaji dengan siapa? Saya baca semua buku hak di pustaka negeri Terengganu, saya baca belaka. Saya pergi pula pustaka daerah Marang, saya baca belaka buku orang tu. Saya pergi pula pustaka Dinu, saya baca belaka. Dan tu guru siapa? Saya baca je. Maka ulama pun nilai dia ni, tak sawak kira dia. Kalau dia ada fatwa ke, dia buat keluar pendapat, tak terima. Apa? Sebab dia tak ada guru. Tak ada tok guru. Jadi ulama tak iktiraf orang yang tidak ada tok guru. Itu masalah. Maka kita walaupun ada kitab sirah dalam rumah, saya nasihatkan tuan-tuan puan-puan cari guru untuk belajar kitab sirah tersebut. Paling tidak untuk permulaan cari di YouTube dulu, tak apa. Lepas tu cari pula sekitar-sekitar kita ni. Yang ketiga, untuk memantapkan lagi kesedaran kita. Baik, kesedaran tadi daripada majlis ilmu tadi yang kita belajar, selain daripada kita dapat pemahaman yang betul, hasil daripada kita berdepan dengan guru kita tadi, rupanya tuan-tuan, kesedaran kita akan jadi lebih kerana ada keberkatan. Satu lagi, ada berkat. Setiap majlis ilmu kat mana-mana sekalipun ada berkat Allah Ta'ala turunkan. Maka kita nak mari sangat ke majlis ilmu ni, antaranya kerana ilmu dia hak disampaikan oleh penyampai, tok guru. Yang kedua kerana ada berkat. Kalau tuan-tuan mari saja tak faham, kenapa you ngajar tahu depan tak faham, tak apa, berkat ada. Jadi tuan-tuan ada dua benda mari. Kalau faham sungguh, alhamdulillah dapat ilmu dan dapat berkat. Tapi kalau mari tak faham langsung, tak dapat ilmu yang sebenar pun, kefahaman semua, tapi dapat berkat. Dan berkat tu apa guna? Kalau ilmu tu tahu kok kita adalah pengetahuan. Dan kalau berkat tuan-tuan lebih lagi. Berkat ni tak boleh nak gambar. Bila ada berkat, Allah Ta'ala dia boleh buat hak kita tak faham tadi boleh jadi faham. Tu dia. Hak kita tak faham tadi ngaji, bila sampai rumah, Allah Ta'ala dengan hasil berkat tadi dia boleh beri pula kefahaman itu. Bila kita mari belajar tuan-tuan, jangan harapkan kita nak faham selalu. Saya ada pengalaman, saya masa talaki dengan Syekh saya, Syekh Abdul Basit Hashim di Mesir. Satu ketika dulu, saya tanya soalan ke Syekh saya. Apa benda ni Syekh? Masalah ni apa jawapan dia? Saya pun cadang dah telefon nak rekod. Syekh jawab, kita pun rekod. Masa dia khabar tu kita tak faham pun. Tak nakak. Tapi kita berharap apa ada faham pun, aku dengar lagi Dengar kod handset lagi hak rekod ni. Faham. Bagi Syekh pun berhenti. Kita pun sipang, Syekh balik rumah. Ini duduk Mesir lagi ni. Balik rumah, dengar balik. Apa jawapan Syekh? Tak faham tuan-tuan. Kenapa nak kabur? Tak faham Syekh kabur ni. Kenapa? Esok dengar pula tak faham. Esok lusa tak faham. Saya pun dah tak faham, saya tinggal dulu lah. Saya balik Malaysia, ni setahun ataupun 2 tahun lepas tu, setahun lepas tu lah. Balik Malaysia, duduk Malaysia dah dengar balik, ni hak aku rekod dulu, dengar Dengar masa tu baru faham. Setahun tuan-tuan, nak boleh kefahaman. Ini pengalaman saya sendiri. Jadi nak kabarnya, kefahaman ni tak nanti boleh selalu bila mari belajar. Mungkin Allah Ta'ala tangguhkan dulu,
tangguh, sampai ketika dia akan beri. Hasil daripada keberkatan. Jadi tuan-tuan jaga berkat. Antara cara nak boleh berkat, mari belajar nadah dengan guru sama face to face. Jangan hanya Facebook. Facebook, semata-mata Facebook. Face to face. Kena mari jumpa muka ke muka. Baik. Yang terakhir sekali, 3 perkara. Dalam kita nak jaga kesedaran kita untuk kita boleh contohi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya, maka tuan-tuan, puan-puan, tolong jagalah amalan-amalan wajib dan amalan sunat yang kita tahu tu, buat. Kerana kesedaran kita ini akan berkekalan, boleh jadi tahan lama ni hasil daripada amalan yang kita buat. Ini beza kita dengan orang-orang yang tidak Islam. Orang tidak Islam dia tidak ada amalan macam kita, sembahyang bang apa semua ni tak ada. Baca Quran tak ada. Dia tidak ada benda-benda gitu, menyebabkan kadang-kadang kesedaran dia tak tahan lama. Dia akan boleh jadi berubah balik perangai hak tak molek dan sebagainya, kerana tidak ada benda yang boleh menjamin untuk tahan kesedaran tadi. Tapi kita Islam ada. Islam kita ada, iaitu berdasarkan amalan-amalan wajib dan sunat yang kita buat. Jadi amalan hak wajib, hak rukun Islam yang 5 tu lah, jagalah sungguh tu. Solatnya, puasa, lagi, bayar zakatnya, pergi hajinya, apa semua tu. Hak tu, hak wajib tu jaga sungguh. Buat sungguh. Dengan ilmu. Bukan hanya ikut semata-mata, dengan ilmu. Dan juga hak sunat cari ya. Hak kita belajar-belajar tu, tahu benda ni, tu cuba buat. Jadi tuan-tuan sekalian, 3 perkara ni, mudah-mudahan ada boleh menambahkan kesedaran kita terhadap kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada ilmu yang kita dah terima. Maka insya-Allah kita akan boleh mencontohi Nabi, buat apa yang kita nak buat dalam kehidupan kita berdasarkan hak Nabi buat dengan sebaiknya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita dapat bersama-sama menjaga kesedaran kita, ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke akhir hayat kita. Selawat tiap-tiap hari jangan tinggal, istighfar kepada Allah jangan tinggal tiap-tiap hari. Ini pesanan lah. Supaya kombinasi di antara istighfar dan selawat akan lebih menjadikan kita orang yang sedar. Akhir sekali, kita tutup dengan kalam Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari. Disebut dalam kitab beliau, kitab Hikam yang tersohor tu. Dia kata mana? Dia kata ijtihaduka fima dhumina laka. Fima dhumina laka. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi basirati minka. Kata Syekh Ibn Atha'illah Al-Iskandari, kita bersungguh dalam kita mencari apa yang telah dijamin untuk kita. Dalam masa yang sama kita cuai terhadap apa yang diminta untuk kita buat. Itulah petanda bahawasanya hati kita bermasalah. Hati kita bermasalah. Hati, ingat tadi saya sebut kesedaran mari di hati. Sebab apa kesedaran tu cambar, cendeng? Sebab ada masalah di hati. Sebab apa masalah hati ini jadi ada? Syekh Ibn Atha'illah sebut sebab kita mengejar sangat apa yang telah dijamin untuk kita, dalam masa yang sama hak diminta untuk kita buat kita cuai. Apa yang telah dijamin tuan-tuan? Rezeki. Rezeki kita Allah Ta'ala dah jamin. Tapi kita hak tu hak duk susah hati sangat. Hak duk kaluk, hak duk bersungguh, hak duk susah payah. Siang malam pagi petang hak tu hak duk bersungguh. Cari. Mana dia dak kena ni. Cari nak pergi situ. Kita punya kehidupan. Padahal Allah Ta'ala dah janji kita akan dapat rezeki tu. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu pun hak melata di atas muka bumi ni, hak hidup atas muka bumi ni, melainkan Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada dia. Itu janji Allah Ta'ala. Tapi hak telah dijamin pada kita, hak tu kita sungguh cari. Tetapi apa hak diminta untuk kita buat,
Apa dia hak diminta untuk kita buat? Untuk kita buat ibadat, untuk kita contohi Rasulullah, untuk kita buat pengabdian kepada Allah dengan sebetul-betulnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Taala sebut, aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat pada aku. Hak tu dia minta kita buat, tapi hak tu kita cuai. Maka di antara kecuaian kita dan kesungguhan kita pergi cari hak benda lain tadi, yang itulah menyebabkan hati kita bermasalah, seterusnya menyebabkan kesedaran cending dan cambar, menyebabkan kita payah nak ikut Rasulullah daripada tahun ke tahun walaupun kita dah dengar. Jadi tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita jaga amalan-amalan hati kita, jaga amalan zahir kita, supaya Allah Ta'ala berikan kesedaran kita untuk kita boleh beramal dengan baik dan mencontohi Rasulullah dengan baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati semua kita yang hadir pada malam ini. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا تلك الصف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم
وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كبيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sama-sama kita berdiri dan kita berselawat. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين. مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعي يا حبيبي يوم حشري واجتماعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah. Jadi pihak masjid ada menyediakan makanan atau halawah maulid kita. Jadi muslimin dan muslimat bolehlah ambil makanan tersebut di pintu-pintu keluar kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.